Okey Ustaz, Kak Rafiq F. Live dah. Hari ni kita masuk bab 11, Usaha Berkeras Hati, Surah Ali Imran ayat 159 muka surat 74. Okey Terima Ustaz, kasih Kak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Niza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal dapat kita bertemu pada pagi ini. Dan nasib baik saya sempat masuk ke 8 sebab tadi hantar anak beli makanan sikit. Jadi diharapkan ibu-ibu sudah sarapan semuanya insya-Allah. Dan kalau siapa yang belum bersarapan, boleh sambil kita kelas ni silakan nak menyantap makanan. Okay, yang penting ibu-ibu dapat bersama dalam kelas ini dengan keadaan yang terbaik insya-Allah. Okay, baik. Kita hari ini masuk muka surat 74 sebagaimana yang disebutkan oleh Kak Nuriza tadi. Merujuk kepada surah Ali Imran ayat 159, topik usah berkeras hati. Kata Allah Azza wa Jal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jal, kamu khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya engkau bersikap keras hati, sekiranya engkau bersikap keras, ghalizal qalbi, hatinya kasar, lam faddu min hawlik. Pasti mereka akan menjauhkan diri daripada sekitarmu. Fa'fu anhum, maka ampunkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonlah ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam apa-apa urusan. Dalam urusan tertentu, ya, dalam urusan tertentu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila kamu telah berazam, justru tawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal sentiasa menyukai orang-orang yang bertawakal. Okey, ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah sebenarnya merujuk kepada ayatul dakwah. Dan menariknya ayatul dakwah ini dia muncul selepas ayat tentang peperangan tu. Okey, atas tu cerita tentang perang. Bermula ayat mana lagi tu? Okey. Atas lagi tu pun dia punya konflik-konflik di atas lagi tu, tinggi lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Ayat 142 tu sudah bermula cerita perang, bahkan atas lagi bermula ni wala tahinu wala tahzanu. Ayat 139 sampailah ayat yang ke 158. Okey. Itu semua cerita tentang peperangan. Wala immutum, jika kamu terkorban, jika kamu mati, au kutiltum, atau kamu dibunuh, la ilallahi tuhsyarun, kamu akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Selepas ayat peperangan tu, tiba-tiba sahaja Allah Azza wa Jal bawa cerita tentang kita berlemah lembut dalam menyampaikan dakwah. Jadi maknanya kemunculan ayat ini boleh dikatakan amat-amat unik dan perlu kita huraikan daripada sudut kemunasabahannya. Kenapa tiba-tiba Allah Azza wa Jalla mendatangkan ayat yang sedemikian rupa, ya? Okey. Sepintas lalu sebelum kita melihat apa isi kandungan dalam buku saya tu, Ibu yang dirahmati Allah, kita cuba lihatlah sepintas lalu tentang ulasan ulama berkenaan dengan ayat ini. Okey. Pertamanya ulama seperti kalau ini kitab Tafsirul Wasit oleh Said Ali Tantawi. Wal fa'u litartib, katanya. Huruf ta tu pada fa bima rahmatin minallah, itu menunjukkan tindakan segera yang mesti diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Kemudiannya kalau kita tengok B tu, fa, B. Fa, maka B dengan ma apa. Okay. Saya ulang balik. Fa tu maka, B dengan ma apa. Rahmatin minallah, maka dengan apa rahmat Allah Azza wa Jalla, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa sebenarnya ya? Okey, kita cuba lihat Fa tu maka artinya tindakan segera. Ba tu sebab. Maka dengan sebab. Okey, artinya maka dengan sebab rahmat daripada Allah. Tapi kenapa ma tu disebutkan? Ma itu dalam bahasa Arab tujuannya untuk menekankan soal rahmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dia ada penekanan. Kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, kita sebut macam mana ya? Sebab kebaikan dia. Okey. Sebab dia baik, maka kamu berjaya. Sebab dia baik. Okey. Ataupun kita kata sebab ibu ayah kamu, kamu berjaya. Sebab ibu ayah kamu, kamu berjaya. Itu B baru. Kalau tambah ma, sebab ibu ayah kamulah. Dia tambah macam itulah. Sebab ibu ayah kamulah kamu berjaya. Ada unsur penekanan. Kalau kita baca biasa, maka dengan sebab rahmat daripada Allah. Okey. Tapi kerana ada ma, maka dengan sebab rahmat daripada Allah lah kamu mula berlaku lemah lembut dalam dakwah. Okey. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla ingin menyatakan bahawasanya kelembutan yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ia datang daripada Allah Azza wa Jalla, rahmat daripada Allah. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudiannya kata Allah Azza wa Jalla, walau kunta fazzan, kalaulah kamu ni berlaku kasar, ghalizal qalbi, ghalizal qalbi tu artinya hati tu keras secara zahir dan juga batin. Okey. Lam faddu min haulik. Okay, saya cerita sebab dia panjang sangat. Maka pastilah mereka akan melarikan diri, bukan larikan diri daripada kamu sahaja. Min haulik. Perhatikan, Allah Ta'ala tak sebut lam faddu minka. Kalau lam faddu mink, pasti mereka melarikan diri daripadamu. Tetapi Allah Ta'ala sebut lam faddu min haulik, pasti mereka melarikan diri daripada sekitarmu. Bukan daripadamu je. Sekitar kamu pun mereka takkan join. Ibaratnya kalau kita kata, kalau orang tu dia tak nak pun dengan kebaikan, kalau dia tak nak pun dengan unsur dakwah ni, dia tak suka pun pada orang tersebut, pendakwah tu, dia bukan saja tak berkawan dengan pendakwah tu, bahkan kawan-kawan pendakwah pun dia tak join. Dan di mana saja tempat pendakwah tu ada, dia akan melarikan diri. Ibarat begitulah. Mereka bukan sahaja akan melarikan diri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka tidak akan duduk dalam circle Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad ataupun tempat tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi bersikap fazon, kasar, keras, ghalizal qalbi, keras hatinya. Okey, baik. Selepas Allah Azza wa Jalla menyatakan perkara demikian, Allah Ta'ala pun minta Nabi SAW untuk lakukan 4 perkara. Pertamanya, kena berikan kemaafan kepada orang-orang yang tidak memahami dakwah dalam erti kata yang sebenar. Mereka tolak dakwah Nabi Muhammad ni dalam keadaan mereka keliru, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonlah ampun Allah Azza wa Jalla buat mereka. Dan kamu kena bincang juga dengan mereka dalam beberapa perkara. Okey. Jadi poin yang paling penting lah ibu-ibu sekalian, bukan kita nak tengok tafsir semuanya. Tapi yang paling penting, cuba kita lihat muka surat 75. Ayat ini menjelaskan 2 faktor yang boleh menghalang perkembangan dakwah, iaitu fazan, artinya perilaku yang buruk. Ghalizal qalbi, iaitu keras hati. Pun begitu, apabila seseorang bertindak kasar dan memburukkan agama secara terbuka, maka barulah kita boleh bertindak seperti kesaan Al-Quran, waghluz alaihim. Bertindaklah keras terhadap mereka dalam surah Taubah ayat 73. Selagi mana mereka tak kasar dengan agama kita, mereka hanya, kita kata mereka ni masyarakat yang keliru, orang yang perlukan bimbingan, maka kita tidak boleh berkasar dengan mereka.
Apa erti berlembut, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Okey, apa erti berlembut? Itu disebutkan dalam surah Taha kan? Bagaimana Allah Azza wa Jalla meminta Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan juga saudaranya Nabi Harun alaihi salam untuk bercakap lemah lembut dengan Firaun. Okey, kita tengok ayat di sini. Faqula lahu, maka hendaklah kamu berdua qaulan layyinan, cakap kepada Firaun tu dengan ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatazakkar, mudah-mudahan mereka akan ingat, au yakhsha, ataupun dia akan takut. Mudah-mudahan dia akan ingat atau dia takut. Okey, saya nak tunjuk pada ibu-ibu sekalian bagaimana cara ulama mengulas isu qaulal layyinan ni. Ucapan yang lemah lembut, bukannya kasar. Kita nak ajak orang pada Islam ni mesti dalam keadaan memujuk, ya. Okey, kita tengok dalam tafsir Ibn Ashur. Pertamanya beliau sebut walayyin min syi'ari da'wati ilal haqqi. Lemah lembut ini antara syiar dakwah menuju ke arah jalan kebenaran. Okey, itu satu. Kemudiannya, okey. Oh, dia tak ulas panjang yang di sini. Ni di sini. Saya nak tengok Al-Baghawi ni. Okey. Al-qaulul layyin, katanya apa dia? Kata Suddi. Nabi Musa alaihissalam datang jumpa kepada Firaun tu. Okey. Kemudiannya, mana ni? Bukan Sudi. Alamak, saya lupa kat mana saya tengok tafsir tu. Bukan tafsir yang ini. Sekejap, saya lupa. Faqula lahu qawlan layyinan kanhu. Ya, Bibu lupa kat mana satu saya tengok. Yang ni dia ada ulasan dia, tapi ada satu ulasan yang lebih deep dibawakan oleh ulama. Apa maksud qawlan layyinan tu? Sini. Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Apa maksud layyinan tu? Okey, layyinan tu ada yang sebut maknahu kunyahu. Okey. Artinya apa dia? Nabi Musa alaihi salam panggil dia dengan panggilan yang paling lembut. Iaitu kalau orang Arab ni, dia suka dengan panggilan kunyah-kunyah tu kan. Kunyah ni apa dia? Abu tu. Abu Aisyah, Abu, kalau saya ni Abu Maryam ataupun Abu Abbas. Mungkin ada yang namanya Abu Nu'man. Okey. Orang Arab dia suka macam tu. Ibaratnya, mereka memanggil Fir'aun tu dengan panggilan yang paling Fir'aun sukai. Kadang-kadang kita pun suka, orang Melayu pun guna juga. Budak-budak dah biasa guna. Contohnya saya jumpa dengan kawan-kawan anak saya ni, mereka akan sebut saya ni apa dia? Ayah Abbas. Saya sebut. Ayah Abbas dah datang dah. Jadi sebenarnya Ayah Abbas, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Abul Abbas. Bapa kepada Abbas. Okey. Jadi cumanya dia sebut Ayah Abbas dah datang. Kita berasa seronok. Oh, dia panggil aku Ayah Abbas. Okey. Orang Melayu pun guna. Cuma orang Melayu dia guna ketika dia tak tahu nama kawan tu apa dia. Yang biasa digunakan oleh budak-budak macam tu je. Ayah Abbas. Ayah, kalau kakak dia tu, tu Ayah Maryam dah sampai. Contohnya ayat dia kan. Ibu sama juga. Ibu pun mengalami pengalaman yang sama. Tapi kita orang Melayu tak biasalah dengan panggilan itu. Ia hanya panggilan yang pada masa-masa tertentu je. Ibaratnya Nabi Musa alaihissalam bila jumpa dengan Fir'aun tu memang dia sebut panggilan yang paling lembut untuk memujuk Fir'aun, dan inilah yang menafikan menjadi hujah. Tak boleh kita nak panggil kafir kepada orang kafir tu. Okay. Bukan cerita hukum, soal panggilan, soal hukum. Mereka memang kafir. Tapi bagaimana cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka tu. Okay. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla meminta Nabi Muhammad SAW dan para pendakwah untuk berlemah lembut. Berlemah lembut, selain daripada berlemah lembut tu, kita kena apa dia? Yasiru wala tu'asiru, mudahkan urusan, jangan sulitkan urusan orang lain. Wabashiru wala tunaffiru, berikan berita gembira, bukannya kita memberikan berita yang menyedihkan mereka. Bukannya bila kita bagi pandangan je, orang pun boleh rasa sedih, Allah beratnya nak amal agama ni. Tak boleh begitu.
Okey, contohnya ada ada baru saya baca dari satu tempat tadi, dia sebut ada seorang ustaz menyatakan kalaulah masa kita solat tiba-tiba ada baby, anak atau cucu kita datang dengan pampersnya yang mungkin ada najis, dia pun duduk atas sejadah kita ataupun dia duduk atas atas kita, maka solat batal. Jadi pandangan itu pandangan yang agak berat dan ia membuatkan orang akan lari daripada agama. Satunya kalau duduk atas sejadah tak ada kaitan dengan kita pun. Sejadah tu memanglah kita solat atas sejadah tapi dia tidak bersentuh langsung dengan kita. Yang keduanya, dia duduk atas kita dalam keadaan kita bukannya nak riba dia, maka dia tak batal solat. Dia terus, cuma tugas kita adalah kita angkat dia terus ke tepi. Okay. Angkat dia terus ke tepi dan kita teruskan solat. Dan dalam masa yang sama, kalau kita katakanlah kita ni dah penat dah jaga anak ataupun jaga cucu, penat sangat. Dalam keadaan penat tu kita solat dalam keadaan penat, tiba-tiba masa solat dah tahiyat akhir dah, tiba-tiba pom anak cucu kita duduk atas kita dan kita pun tak larat nak angkat dia. Dengan kudrat kita ni kita tak larat nak angkat dia masa kita duduk tasyahud akhir. Adakah kita nak kata, contohlah kalau berlaku benda tu pada kita, pada orang lain, orang tanya kita, macam mana solat saya ni? Saya dah penat dah ni. Tiba-tiba cucu saya duduk atas saya tak larat nak ketepikan dia. Apa fatwa kita nak keluarkan ni? Ataupun apa pandangan ulama yang kita nak kongsikan? Adakah kita nak kata batal ataupun kita boleh memilih pendapat yang sedikit ringan? Tak apalah, tak batal lah. Sebab, yalah, lagipun kita bukan sengaja dan benda tu pun bukanlah berlaku dalam keadaan sepanjang masa, dia pada hujung dah sikit lagi nak habis. Sebab ada ulama yang kata tak batal pun kerana kita tiap bersentuhan langsung dengan najis tersebut. Ia berada dalam pampers si anak ataupun si baby. Jadi kalau saya sambil suka memberikan pendapat yang meringankan. Secara asasnya saya akan sebut, kalau dia duduk atas kita dan kita tak segera mengalihkan dia, batal. Okay. Tapi kalau berlaku kes macam tadi, yang kawan tadi dah penat jaga anak seharian, tiba-tiba anak dia atas riba dia pada tasyahud akhir, saya akan kata tak apa, insya-Allah salatnya tidak batal kerana ada ulama kata tak batal. Okey. Jadi kemudahan itu perlu disediakan. Ada seorang abang yang baru contact saya semalam, dia kata dia nak pergi Norway suami isteri dan saya agak sedih dengan abang yang kakak ni. Satunya saya gembira dengan abang kakak ni, Abang Nizam. Kami jumpa masa buat haji. Dia senior saya di UM tapi kami tak pernah jumpa lah. Cuma kami berkenal-kenalan di Facebook dan jumpa ketika buat haji, rasa gembira sangat. Yang keduanya, adik abang ni antara yang pilot yang meninggal dunia dalam crash di Elmina tu. Memang sedih lah, dia dua orang adik-beradik je. Jadi sekarang tinggal dia seorang je. Jadi dia tanya saya, dia nak pergi Norway dalam tempoh sekian-sekian. Jadi boleh tak dia nak jamak qasar sepanjang dia berada di Norway tu? Saya pun beritahu abang tersebut macam ni lah bang. Saya punya pendapat, kalau siapa yang pergi luar negara, sama ada urusan kerja ataupun urusan melancong, duduklah seminggu ke, 2 minggu ke, 3 minggu ke, hatta sebulan sekalipun, walaupun dia pindah tempat tu tak jauh, antara satu tempat ke satu tempat tu tak jauh, insya-Allah boleh jamak dan qasar sepanjang berada di luar negara. Kerana kita tahu di luar negara ni dalam keadaan sukar untuk salat satu hal lah. Tapi yang keduanya kerana penat. As-safar qita'atun as-safar qita'atun minal azab. Safar ni antara sebahagian daripada kesulitan, azab. Maka saya lebih suka berkongsi pendapat yang lebih mudah. Maka dengan pendapat yang lebih mudah itulah lebih menepati apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat daripada Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi satu lagi sebagai penutup untuk perbahasan ayat ini, saya yakin ibu-ibu sekalian merupakan orang yang diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jal, berhati lembut, tidak panas baran, tidak mudah nak marah-marah anak, cucu. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kalaulah kita memiliki sifat tersebut. Kalau ibu-ibu memang ada sifat yang macam yang demikian, yang jenis boleh melayan anak-anak, cucu-cucu dengan baik, yang jenis lemah lembut, syukurlah kepada Allah Azza wa Jal kerana itu merupakan rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Kita biasa dah dengar cerita tentang orang garan, orang panas baran, bos yang panas baran pun ada. Saya biasa dengarlah cerita bos ni terlalu tegas, langsung tak terima alasan yang diberikan oleh pekerja dia dan sebagainya.
Saya relate balik. Bagus ke sebenarnya kita terlalu tegas? Ikut logik bagus juga. Kita tengok bagaimana bangsa yang maju berjaya, Jepun langsung tak boleh lewat seminit dan sebagainya. Tapi tak apalah, itu satu benda. Tapi kalau lah pekerja kita ada buat silap sikit, terlambat sikit, kita ni nak marah ke ataupun kita nak macam mana? Kita boleh bertegas, tapi adakah dengan cara kita memarahi dia? Ya, jadi kita kena tengok balik bagaimana disiplin yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melayan orang bagaikan robot. Baginda melayan orang macam manusia itu sendiri, yang mana manusia ini ada masa imannya naik, ada masa imannya turun, maka perlu dituntuni dengan cara yang betul. Kalau kita nak terlalu tegas soal masa, contohnya lewat seminit pun tak boleh. Saya pun suka macam tu. Saya pun suka macam tu. Tapi kita kena ingat, adakah kita bertegas dalam bab masa seminit tu, bab kerja kita bertegas, tapi dalam bab solat macam mana? Kita tegas tak? Kita biasa dah jumpa dengan syarikat yang jaga betul pancuran masa. Tapi syarikat yang menjaga pancuran masa tadi, adakah mereka menjaga punctuality tu dalam bab solat, dalam bab ibadat? Kalau mereka jaga semua, kita boleh terima. Tapi kalau dalam bab kerja mereka jaga bukan main, dalam bab solat pun mereka ala kadar je, dalam bab ibadat mereka buat tak tahu, bos-bos sendiri pun solat lewat, jadi itu double standard. Kita terlalu mementingkan soal keduniaan, tapi kita mengetepikan soal akhirat. Walaupun kita boleh guna lah alasan tak apa, waktu solat luas lagi, pukul 3 pun boleh solat, ya. Tapi takkanlah setiap masa kita nak solat lewat je. Bagaimana dengan konsep berjemaah? Bagaimana konsep ketundukan dan kehambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi benda-benda macam ni yang perlu kita santuni. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyantuni para sahabat, membuatkan para sahabat tak lari daripada Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad melayan mereka bagaikan manusia, bukan melayan mereka bagaikan robot. Ya, okey, baik. Saya pun sekarang ni ada bus, dibuka bus di Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Ibu-ibu jemput datang Kak Jamilah. Tak jumpa lagi Kak Jamilah ni. Okey, jemput datang. Dan bila kita buka bus ni, kita ada staff yang jaga bus ni. Ada masa staff datang lambat. Ada staff seorang tu memang ada pancuran jaga masa. Seorang lagi mak dia baru jatuh bilik air. Dia anak sulung. Mak dia muda lagi, 49 berumur. Dia akan uruskan adik-beradik dia dulu. Dia uruskan mak dia, ayah dia pergi ke Jawan. Baru dia datang. Yang ada seorang lagi dia datang lewat sikit. Adakah saya nak marah kerana kenapa datang lambat? Tak boleh. Kerana mereka bekerja bukan main lagi, dan mereka balik pun dalam pukul 9 lebih baru balik. Ada yang balik ke Ampang, ada yang balik ke Ceras, ada yang balik sedikit dekat tapi dalam 20-30 minit juga. Dan kemudiannya memang badan sakit, kaki sakit, kepala pening. Saya sendiri pun, walaupun tak sepenuh masa bagi mereka, banyak juga saya berada di sana, sakit kaki. Jadi takkan saya nak layan mereka bagaikan robot. Pukul 8 kena datang. Lewat sikit potong commission ataupun allowance, tak boleh. Saya kena layan mereka bagaikan manusia. Mereka penat, pergi rehat dulu, cari tempat untuk tidur. Saya pula ambil masa untuk kerja walaupun saya tak dibayar pun untuk menjaga bus. Tapi itu tanggungjawab kita sebagai, kita kata apa istilahnya, majikan. Kena jaga hak mereka, kemanusiaan mereka. Kerana inilah sunnatun Nabi SAW. Sunnah Nabi menyantuni sahabat dengan sebaik-baiknya. Okey, baik. Jadi usah berkeras hati. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita terus ke depan. Muka surat 76, jadilah orang yang pemaaf. Ya. Jadilah orang yang pemaaf, ayat yang sama tadi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka maafkanlah mereka, mohonlah ampunan buat mereka, kan. Okey. Jadi ada satu masa seorang sahabat Nabi datang jumpa dengan Nabi SAW, dan beliau pun tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, awsini, Rasulullah bagilah saya nasihat, ya." Rasulullah kata, "La taghdab." Ya, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, la taghdab. Nabi SAW ulang beberapa kali, la taghdab. Ya, la taghdab. Boleh ibu-ibu hafal hadis ni? Hadis yang paling simple. Cerita macam tu je. Kemudiannya seorang lelaki minta nasihat daripada Nabi SAW. Nabi kata la taghdab. Ibu-ibu hafal yang tu je. La taghdab. Kalau lelaki, kalau perempuan, la taghdabi. La taghdabi. Okey ni
Okey, jap. La taghdab. Okey. Cuba Kak Liza baca, Kak Liza. La taghdab. Kalau perempuan macam mana? La taghdabi. Okey. La taghdabi. Macam suara dalam televisyen pula Kak Liza baca. Okey. Dia kalau orang perempuan ni dia lembut sikit. Macam kata, kalau kita kata pada orang lelaki, kul, makanlah, isyrab, minumlah. Kalau perempuan tak. Kalau perempuan tu kita boleh lihat dalam surah Toha kan, dalam surah Maryam, bagaimana Allah Azza wa Jal kata kepada Maryam, dia ada ya di belakang. Bila ada ya di belakang tu, nak tak nak kita macam kena senyum sikit bila sebut. Dia lembut sikit untuk orang perempuan. Kata Allah Azza wa Jal, fakuli. Fakuni washrabi wa qarri aina. Fakuni washrabi wa qarri aina. Dia ada unsur kelembutan dalam bahasa Arab kalau untuk orang perempuan. Okey. Kalau contohnya lelaki, kum, dia tegas kum, berdirilah. Kalau perempuan, kumi, berdirilah. Okey, dia lembut sikit. Okey, kalau duduk, ijlis. Kalau perempuan, ijlisi. Dia lembut. Dia memang macam tu. Bahasa itu sendiri menggambarkan untuk orang perempuan dia kena berlembut, bukannya dia kena berkasar. Kalau orang lelaki dia ada unsur penegasan sesuai dengan kejiwaan dia. Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat contoh sifat pemaaf yang tinggi ini terdapat dalam surah Yusuf lah, itu tidak boleh dinafikan. Saya nak tunjuk pada ibu-ibu dua bentuk pemaaf yang ada dalam surah Yusuf ini. Satu pemaaf Nabi Yusuf AS dan satu lagi pemaaf ayahandanya Nabi Yaqub AS. Okey, macam mana? Okey, kalau kita tengok masa adik-beradik Nabi Yusuf AS dah mula tahu ini Yusuf ni, innaka la anta Yusuf, adakah awak ni Yusuf? Dia pun sebut, ana Yusuf wa hadza akhi. Saya lah Yusuf. Ini saudara saya Benyamin. Tapi musuhnya Benjamin Netanyahu tu penjahat paling besar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka mereka pun kata Allah Ta'ala memang lebihkan kamu daripada kami. Kami memang dah buat salah besar dah ni. Apa kata Nabi Yusuf AS? Qal la tasriba alaikumul kumul yaum. Tak ada celaan untuk abang-abang pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah Ta'ala akan mengampuni abang-abang. Wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala tu maha pengasih sekalian daripada sekalian yang pengasih. Okay, itu cara Nabi Yusuf AS memberikan kemaafan kepada abang-abang dia dengan cara, hari ni tak ada apa-apa lah bang, dah lupanya tak ada apa pun, Allah Ta'ala dah maafkan semua dah abang-abang. Okay, dia suruh lupa je. Tapi bila mereka jumpa dengan bapa mereka, mereka minta bapa mereka mohon ampunan buat mereka, mereka dah buat salah. Kata bapa mereka macam mana? Sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kelak saya akan mohon ampun kepada kamu, saya akan minta Allah Ta'ala ampunkan kamu. Sesungguhnya dia maha pengampun, maha pengasih. Jadi di situ Nabi Yusuf AS dia terus kata tak ada apa-apa pun bang. Allah Ta'ala ampunkan dosa abang. Itu orang muda. Tapi orang tua sikit yang nama Nabi Yaqub AS dia tak terus sebut. Dia sebut saufa, nanti-nanti abah akan mohon ampun buatmu semua. Jadi nanti-nanti seakan-akan menunjukkan orang muda ni dia nak segera, manakala orang tua ni dia fikir panjang sikit. Dia mungkin nak tengok keimanan anak dia ni betul tak betul, berlakon lagi ke tak. Dia dah ada unsur, tunggu dulu. Macam nak tengok pembuktian. Okey. Jadi di situ ada dua perbezaan dalam bab memberikan pengampunan kan. Dan cara Nabi Yusuf AS memberi pengampunan ni dia tak mengungkit. Bagi dia tak mengungkit. Bila jumpa ayah mak dia tu dia kata, ya abati, inilah takwil mimpi Yusuf dulu yang 11 bintang, matahari dan bulan tunduk pada Yusuf. Allah Ta'ala dah buat baik pada Yusuf dengan keluarkan Yusuf daripada penjara dan Allah datangkan keluarga kita semua datang daripada perkampungan selepas syaitan cuba mengganggu antara Yusuf dan abang-abang Yusuf. Jadi di situ ada dua benda. Satunya, Nabi Yusuf AS langsung tak sebut Allah Ta'ala telah buat baik pada Yusuf dengan mengeluarkan Yusuf daripada perigi. Tak ada. Tapi dia sebut iz akhrajani minas sijni, dengan mengeluarkan Yusuf daripada penjara. Bab perigi dia tutup. Dah lah yang lepas tu lepaslah, tak nak ungkit dah. Macam tu.
Dan yang keduanya, Nabi Yusuf alaihissalam tak kata syaitan telah mengganggu abang-abang Yusuf sampai buat jahat pada Yusuf. Tak ada. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam kata, selepas syaitan menimbulkan pergeseran antara Yusuf dengan abang-abang Yusuf, dia tak kata syaitan mengganggu abang-abang, tapi dia kata menimbulkan pergeseran antara saya dengan abang-abang saya. Jadi cukup lemah lembut Nabi Yusuf alaihissalam dalam memberikan pengampunan dan tak mengungkit. Bila kita nak beri kemaafan pada orang, tolong jangan mengungkit. Yang lepas, lepas. Ya, yang lepas, lepas. Tak apalah kita nak mengungkit lagi, kita hadap yang ke depan ni macam mana. Itu yang Ustaz Saifuddin dulu yang tulis buku tafsir Tok Guru maksudkan sebenarnya, ibu-ibu dirahmati Allah. Dia kata Nabi SAW ni bukannya jenis duduk minta maaf macam tu je. Saya pun tak ingat dah macam mana tu ulasan dia. Tapi Nabi SAW lebih kepada penyelesaian masalah. Kita pula lebih kepada minta maaf. Minta maaf cik, minta maaf cik. Saya janji saya tak buat lagi. Minta maaf boleh tak nak hutang. Hutang lepas pun tak bayar lagi. Minta maaf. Saya janji saya bayar hutang. Kita lebih pada manis mulut. Jadi sedangkan Nabi SAW lebih kepada penyelesaian. Nabi nak minta maaf, tapi sekarang ni bagaimana penyelesaian Nabi Muhammad SAW untuk minta maaf? Nabi selesaikan terus masalah tersebut. Bukannya Nabi sekarang minta maaf, tapi apa-apa tindakan pun tak ada. Jadi itu satu sifat yang bagi saya sifat orang yang futuristik dia ke depan. Dia bukan sekadar nak selesaikan, bukan sekadar minta maaf, tapi bagaimana cara nak membetulkan semula keadaan ini. Contohnya, apabila Nabi SAW duduk dengan isteri baginda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba datang seorang khodam daripada isteri lain. Dan khadim isteri lain ni bawa makanan dalam piring. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ni cemburulah. Ini kan giliran Nabi duduk rumah saya, kenapa sibuk-sibuk nak serve Nabi lagi? Biarlah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang serve suaminya SAW sepenuhnya. Maka dia tolak tangan si khadim tu sampai jatuh piring tadi, pecah. Apa tindakan Nabi? Nabi bukannya awak kena minta maaf balik dengan madu awak ni. Awak dah buat salah minta maaf. Tak ada. Nabi tak macam tu. Nabi kutip piring tersebut dan Nabi jelaskan pada khadim, gharat ummukum, ibumu cemburu. Maka Nabi kata pada Ummul Mukminin Aisyah, boleh tak ambil piring baru, ganti? Jadi dia pergi ke arah penyelesaian masalah. Jadi Ummul Mukminin pun ambillah piring, ganti kepada madu dia yang pecah tadi kan. Jadi bukan baginda suruh minta maaf dalam keadaan orang tengah hot, orang tengah panas, minta maaf. Tak boleh lah, dia kena bagi tenang dulu. Tenang, okey, ganti balik. Kemudiannya, minta maaf tu kemudian. Kita bincang balik. Tapi yang penting selesaikan masalah. Tenangkan dulu perasaan. Macam dua orang adik-beradik tengah bergaduh. Kenapa ni kakak bergaduh dengan adik? Sekian. Okey, sekarang ni, apa yang perlu dilakukan? Apa tindakan yang perlu diambil oleh anak kita yang kakak tadi? Apa tindakan yang perlu diambil oleh anak kita yang si adik tadi? Jadi dia kena ada pengurusan dalam pergaduhan itu sendiri. Bukan sekadar minta maaf. Tapi apa tindakan yang perlu dibuat? Apa yang do-nya? Apa yang don't-nya? Apa yang tak, apa yang perlu apa yang sesuai untuk dilakukan? Apa yang done-nya? Apa yang tak boleh dilakukan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, contohnya kalau anak-anak kita bergaduh atau cucu kita bergaduh, kita kena buat peraturan dah. Okey. Yang dia boleh buat apa dia? Okey, boleh bergaduh, kita takkan halang anak kita bergaduh, tapi yang tak bolehnya peraturannya adalah jangan yang lelaki menggunakan tangan. Contoh saya buat peraturan pada anak saya, yang lelaki jangan guna tangan, jangan guna fizikal. Nak bergaduh-bergaduh. Saya tak katalah nak bergaduh-bergaduh. Tapi jangan guna fizikal, jangan pukul kakak. Yang keduanya yang perempuan, jangan tinggikan suara. Saya tak katalah jangan, saya sebut tak boleh. Adik tak boleh pukul kakak macam mana pun. Bergaduh macam mana pun, tak boleh pukul kakak. Kakak pula tak boleh tinggikan suara. Okey. Sebut elok-elok. Jadi kita buat peraturan dalam bergaduh. Sebab nak tak nak mereka kena bergaduh. Kalau kita menghalang mereka bergaduh, mereka tak ada seni bergaduh. Dan nanti mereka bila mereka tak pandai bergaduh, mereka tak pandai nak defend diri mereka. Dan akhirnya mereka akan menjadi mangsa. Jadi tak apa bergaduh untuk pertahankan hak masing-masing. Mungkin masa itu dulu dalam keadaan penat. Tapi bagaimana pengurusan dalam pergaduhan itu sendiri. Okay. Jadi di sini kita tengok muka surat 77. Kita perlu memaafkan kesalahan mereka terhadap kita, fa'fu anhum
dan dalam masa yang sama kita mohon keampunan buat mereka atas kesalahan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla, wastaghfir lahumullah. Jadi orang yang kita dengan orang ni, ibu sekalian, ada dua jenis. Satu adalah satu orang yang kita buat salah. Kita buat salah, maka kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Antaranya doa, Allahumma ghfir li ashabil huquqi alai. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang menjadi mangsaku. Yang aku ada mengumpat dia ke aku tak sedar, yang aku ada terherdik dia ke dalam keadaan aku tak sedar, ataupun memang aku sengaja menyakiti hati dia. Ya Allah, aku tak ingat dah siapa orang yang aku pernah marah, dan ataupun apa-apalah. Maka kita mohon, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang pernah menjadi mangsaku. Satu. Yang keduanya, kita juga memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang menzalimi kita. Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, ampunkanlah orang yang menzalimiku. Artinya, bukan orang yang zalim, dosa yang tak boleh diampunkan oleh Allah yang berat-berat ni. Kalau dia berhutang dengan kita, teruk, dia memang tak jenis tak nak berhutang, dia jenis memang tipu orang, iaitu kita serahkan dia pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada kesilapan-kesilapan dia laku pada kita, ya, ada pernah dia ni mengumpat kita ke, ada pernah dia ni macam mengherdik kita ke, ada pernah dia menyakiti hati kita ke, kita lupakan dan kita doa pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang menzalimi aku. Justru bila kita doakan agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang yang menzalimi kita, kita pun tenang hati. Kita pun tenang hati, tak adalah kita serabut. Jadi kadang-kadang kita ni jadi serabut, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kerana orang buat kita layan kesalahan orang terhadap kita. Kalau kita tak layan kesalahan orang terhadap kita, sebaliknya kita mohon Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa orang tersebut, barulah kita akan berasa amat tenang hatinya. Jadi, nak boleh hati yang tenang tu memang amat sukar. Adalah silap apabila kita mencerca dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap orang yang telah melakukan kesalahan. Hasan Al-Hudaybi memberikan pesan, kita pendakwah bukannya penghukum. Nahnu du'atun la qudah. Kita ni pendakwah bukannya penghukum. Bukan kita nak hukum orang je, tak. Sebaliknya kita nak mengajak orang ke arah kebaikan, ya. Bila kita suka hukum orang ni, ibu sekalian, tak selesailah masalah. Orang tu salah, orang ni salah. Pada kita, pada mata kita ni mata lalat. Bukannya mata lebah. Yang suka melihat dalam keadaan ada je kebaikan-kebaikan. Kita lebih suka melihat kepada najis itu sendiri. Najis orang. Maksud saya najis maksiat. Najis kekotoran dia, iman dia tu. Dalam keadaan kita lupa kepada diri kita. Biasanya orang yang suka mengkritik orang, mengata orang ni, dia bagaikan berada di pergunungan yang tinggi ataupun berada di tempat yang tinggi. Dia tengok orang kat bawah ni semuanya kecil je. Situ dia rasa dia besar tu. Dia rasa dia besar. Dia nampak orang kat bawah ni kecil, dia pun mula kritik orang tu, kritik orang ni, mengata orang tu, mengata orang ni. Tanpa dia sedari berapa ramai semua orang kat bawah tu melihat dia kecil je kat atas. Orang kat bawah pun tengok dia kecil je kat atas. Dia yang rasa dia besar diri. Jadi inilah perkara yang perlu kita ni. Saya ingat ada seorang Tuan Haji tu, Tuan Haji Ayub. Dia cucu cicit kepada Abdullah Hukum. Orang yang sangat baik, rajin menuntut ilmu walaupun dia uzur. Dan dia beritahu saya dulu dia jadi pengurus Maybank di satu cawangan. Dan dia cerita, satu masa dia bagi talk kepada pekerja-pekerja bawah dia ni. Dia kata, kamu-kamu semua ni, awak-awak semua ni, hormat saya kerana saya duduk di sini atas kerusi pengurus. Kalau saya tak ada di sini atau pengurus-pengurus ni, awak-awak semua tak hormat pun pada saya sebenarnya. Apa poin dia sebenarnya? Poin dia bukan dia nak mengata orang. Dia nak kata, dia nak sedar diri dia. Dia nak sedar diri dia. Sebenarnya orang hormat pada dia tu sebab jawatan je. Kalau dia tak ada jawatan, ingatkan orang nak terhegeh-hegeh ke nak bersalaman dengan dia. Ingatkan orang nak terhegeh-hegeh ke nak senyum-senyum pada dia, nak buat baik pada dia. Tak ada pun. Itu dia nak sedar diri dia. Tetapi, biasanya bos macam tu nak kena sedar diri. Tapi kalau orang baik tak perlu ada jawatan. Tak perlu ada apa-apa populariti. Kalau orang baik, mesti orang nak buat baik pada dia. Ya, kalau orang tu memang baik, hatinya mulia, dia jenis suka ringan tulang, dia tak ada pangkat pun, tapi semua orang akan sayang dia. Kau ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, dia tetap ada satu pangkat yang tidak nampak,
iaitu orang-orang yang berhati lurus. Sedangkan kalau bos-bos tadi, kalau dia tak baik dengan orang bawahan dia, pekerja-pekerja dia, orang hanya hormat kerana dia berada di situ je. Bila dia jatuh, semua orang tak hormat pada dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita kena ada jiwa penyantun, baik, budi santun tu tinggi. Fa'fu anhum. Maka berikanlah kemaafan buat mereka. Wastaghfir lahum. Mohonlah ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr. Dan bincang dengan mereka. Ya. Satu lagi benda yang saya nak sebut, ibu-ibu sekalian. Dia ada satu budaya kerja ya di kerajaan-kerajaan ni, yang mana kalau orang-orang tinggi ni, mereka tak makan sesama dengan orang-orang bawah. Orang bawah makan geng-geng orang bawah, orang atas makan geng-geng orang atas. Dia baik, dia lembut, dia baik dengan orang bawah. Tapi bila tak makan je, berapa benda, dia asing. Ini geng-geng orang atasan, ini geng-geng orang bawahan. Jadi rasa macam benda tu macam kurang cantik juga rasanya. Kerana Nabi SAW dan para sahabat dulu, mereka suka makan dengan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ibu Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, pernah buat jamuan makan, dan yang datang makan ni siapa dia? Nabi bersama dengan seorang anak yatim dijemput. Anak yatim tu sampai sudah orang tak tahu siapa dia. Entah siapa anak yatim yang dijemput tu. Tapi begitulah. Mereka suka. Dan ini peluang untuk anak yatim tu duduk tepi Nabi Muhammad SAW. Masa yang lain, Khayyat, seorang penjahit baju, jemput Nabi Muhammad SAW datang makan rumah dia. Dan Nabi tak pergi seorang, Nabi ajak Anas bin Malik. Anas, teman Nabi makan. Dan masa tu Khayyat tu sibuk. Dia jemput Nabi makan tapi dia tak makan dengan Nabi. Sibuk. Nabi pun tak ada masalah. Nabi makan. Dan masa Nabi makan tu, Nabi minat sungguh dengan labu kuning. Maka Anas bin Malik tu, Nabi duk cari-cari labu kuning. Macam kita kalau kuah kan, ada labu kuning tu, kita duk cari-cari labu tu kan. Anas yang tolong cari labu kuning untuk Nabi, bagi pada Nabi. Dan kata Anas bin Malik, saya tak suka labu kuning. Tapi sejak tengok Nabi suka makan tu, saya pun suka juga makan. Tengok Nabi makan ni kan. Maksudnya Nabi ajak orang lain. Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia tak nak berbuka puasa melainkan mesti ada seorang fakir miskin tepi dia. Dia nak makan dengan fakir miskin tu. Jadi maknanya Nabi Muhammad ini jawatan yang paling besar. Mana ada presiden negara sultan yang jawatan lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedar diri bahawa baginda adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak punya apa-apa. Jadi baginda merendahkan diri dengan makan dengan orang-orang yang seperti tadi. Lembut hati. Dengan bila kita makan orang macam tu, kita lembut hati. Jadi saya pun nak kena belajar juga. Contohnya bila saya duduk di bus, kadang-kadang datanglah cleaner ni nak kutip sampah. Bukanlah kita ajak dia makan kita, dia pun sibuk dengan kerja. Kita pun sibuk dengan kerja kita. Okay, tapi kita tegur dia, Kak macam mana, dah makan belum? Kita tolong ambil sikit-sikit, dia masa tu payah sikit, kita pun tolong kutip sampah sekali dengan dia. Itu santun kita kena buat. Bila kita makan di kedai, ini saya yakin ibu-ibu buat ya. Bila kita makan di kedai, kita mudahkan urusan orang angkat makanan nanti. Kalaulah dia sediakan tempat letak pinggan di mana, boleh kita terus angkat pinggan, kita pun buang sampah di tempat dia, kita susun pinggan di situ, lagi baik. Tapi kebanyakan kedai di Malaysia tak ada kan. Jadi kita pun kumpulkan pinggan, susun elok-elok. Satu pinggan tu kita letak semua saki-baki, tulang-tulang benda tu, kita letak satu pinggan. Yang itu susun elok. Gelas pun kita susun elok. Jadi mudah orang angkat. Orang berterima kasih. Kalau ada benda tumpah-tumpah tu, kita lap guna tisu. Orang pun suka hati kita memudahkan orang. Bila kita mudahkan orang, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita walaupun dengan sekecil perkara tersebut. Ini lembut budi yang kita nak kena ajar. Kita nak kena ajar anak-anak kita. Kalau makanan tumpah tu, ambil, makan. Selagi mana tak kotor, tak jatuh tempat kotor, ambil. Tiup, tawakal pada Allah, makan. Merendahkan diri. Jangan sombong nak makan benda standard je. Jadi nak kena ajar benda-benda demikian tu, diasuh. Walaupun kita ni orang kaya lah, kita katakanlah kalau ada kalangan kita orang kaya, memang gaji pun puluh ribu sebulan, rumah pun besar, kehidupan pun standard, di rumah pun cakap orang putih je. Tapi kelembutan tu kena ajar. Kena biasakan diri mereka dengan orang-orang yang hidup sederhana. Kena biasakan diri mereka dengan hidup bersosial. Jangan mereka ni hidup standard je semata-mata kan. Jadi dengan itu barulah membentuk jiwa yang begitu menyantuni. Padahal Nabi SAW ni orang hebat. Orang ada duit. Orang ada duit. Orang kaya. Nabi duduk dengan Khadijah. Kaya raya Nabi.
Dan lepas Nabi hijrah di Madinah, perang demi perang, Nabi dapat 1/5 harta rampasan perang. Khumus. Kaya raya Nabi. Tapi Nabi tak peduli kekayaan. Nabi sedekah, Nabi suka duduk dengan orang miskin. Dan Nabi tidak memilih pakaian-pakaian mewah kerana Nabi tahu masa tu zaman perkembangan awal Islam terlalu ramai orang miskin. Maka Nabi memilih pakaian-pakaian orang miskin. Walaupun, tapi kemudian Islam makin hebatlah. Tapi cerita pada peringkat permulaan, Islam masih membina ekonomi, ramai lagi orang miskin, Nabi pun hidup dengan cara orang miskin. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an hidup dengan cara orang miskin. Ini baru membentuk jiwa yang lebih murni, tidak menyombong diri. Dan perkara ini perlukan latihan yang yang berterusan, ya. Okey, baik. Oh, cakap Arab, barakallahu fikum. Ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, untuk membentuk jiwa yang murni ini, selain daripada kita membaca Al-Quran, selain daripada kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, antara perkara yang boleh kita buat ialah membaca cerita tentang para sahabat, cerita tentang orang yang soleh. Carilah buku mana-mana, ya. Boleh dapati kalau buku Ustaz Luqman Makhtar pun banyak, ataupun mana-manalah hadis Riyadhus Salihin. Hadis Riyadhus Salihin tu taman-taman orang yang soleh sangat bagus. Cuma dia agak tebal lah. Okay. Jadi dengan itu, barulah kita dapat melahirkan jiwa yang murni kalangan anak-anak kita, insya-Allah, ya. Tambah-tambah sebagai akhirnya, ibu boleh tak Kak Liza, saya nak berhenti awal sikit 8.50, ya. Boleh, Ustaz. Terima kasih. Tambah-tambah zaman sekarang kan, anak-anak percakapan dia ni pelik-pelik sikit. Saya dulu-dulu lah masa di rumah lama, selalu main bola dengan budak-budak ni, kita tengok dengar percakapan dia, aduh, kacau betul. Satunya suka cakap do tu. Macam mana ayat saya pun tak pandai sebenarnya. Dia ada cara percakapan dia tu. Aku sakitlah do, macam tu lah. Do. Siap. Siap tu saya tak tahu. Siap tu adakah sial ataupun apa, saya pun tak tahu. Tapi ada lah perkataan-perkataan yang sana. Pening aku dengan budak-budak ni cara percakapan, ya Allah. Pening pada kita. Jadi kita nak didik dengan percakapan yang murni itu macam mana? Percakapan yang baik, menggunakan laras bahasa yang betul. Macam kami di rumah, kami menggunakan bahasa Melayu yang standard. Kita cuba seboleh mungkin. Sampai kadang-kadang saya dengar anak saya bercakap, skaman, aku cakap macam-macam buku pula rasanya. Sebab kita sebenarnya yang ajar anak kita bercakap cara yang betul, supaya mereka ni terbiasa dengan budaya percakapan yang baik. Bukannya percakapan yang ala Kuala Lumpur yang dah bahasa-bahasa rojak dia apa tak. Jadi dengan itu barulah dia dapat bertutur dengan baik, menjaga hati dan perasaan orang lain. Nah, kita cuba didik. Kalau jumpa dengan orang-orang macam ni, apa pantang larangnya? Contohnya jumpa dengan orang yang adik sepupu-sepupu dia ke, saudara-saudara dia ke yang istimewa, jangan sebut apa-apa benda yang boleh menyakiti hati ibu bapa. Alhamdulillah. Jadi mereka jumpa dengan orang yang special, sepupu mereka pun ada yang special. Mereka pun ada jumpa dengan orang yang tangan pun tak berapa ni lah, tak cukup dia punya inci dia, tangan dia kecil ke apa. Mereka Alhamdulillah tak mengata. Cuma lepas tu mereka tanya kenapa, tu sebab nak tahu tu tak apalah, kita terangkan kenapa. Tapi boleh diterima, Alhamdulillah. Saya syukur sangat kerana anak saya pun lahir dengan keadaan ada 2 orang sepupu yang special. Jadi mereka dah biasa dengan benda tu. Bila biasa, membuatkan mereka tak akan memandang pesimis terhadap orang-orang yang demikian. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita berhenti di sini, ibu sekalian. Minta maaf saya ponteng 10 minit kerana saya ada sedikit masalah untuk buat persediaan. Ada program, ada slot dengan Ustaz Luqman pada pukul 9.10 minit nanti. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Sama.